Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi setiap hari satu muka surat tadabbur daripada Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-6 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan bersama-sama untuk melihat ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-37 daripada surah Al-Baqarah. Jadi yang pertamanya minta maaf kerana agak kelewatan pada pagi ini kerana hujan di luar dan terpaksa kita buat sesi kita pada pagi ini di dalam studio. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sentiasa mendapat manfaat daripada Al-Quran. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami dan berikanlah manfaat daripada ilmu yang Engkau telah berikan kepada kami. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mulakan daripada ayat 30 sehingga ayat yang ke-37 pada hari Isnin ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hari ini kita akan mula masuk kepada cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam pada hari ini ialah daripada ayat yang ke-30 ini ketika Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Taala berkata wa iz qala rabbuk, ketika dan ulama mengatakan dalam tafsir semua mengatakan bahawa bila ada wa iz ni menunjukkan bahawa apa? Bahawa ada mahzuf, iaitu ada sesuatu yang tidak disebutkanlah secara automatically. Jadi artinya apa jadi wa iz, iaitu wazkur iz, iaitu dan ingatlah wahai Muhammad, ingatlah orang-orang semua, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin semua, bila baca ayat ni kita akan ingat. Allah Ta'ala nak ingatkan kita kepada apa? Kepada satu benda. Jadi apabila ada wa iz saja, ingatlah bahawa, ingatlah apa? Ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin, sesungguhnya inni ja'ilun, aku nak jadikan fil ardi, di atas muka bumi, khalifah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan cerita ni kepada satu keadaan di mana pada ketika itu manusia belum ada lagi di atas muka bumi ni. Jadi siapakah yang ada di atas muka bumi? Itu khilaf di kalangan ulama lah. Ada ulama mengatakan bahawa telah ada di atas muka bumi sebelum daripada manusia ni jin-jin dan sebagainya. Jadi wallahu alam, itu adalah pandangan-pandangan ulama lah kan. Ada yang kata itu adalah Israiliyatnya, ada yang kata itu adalah boleh diterima dan sebagainya. Tetapi sebagai kesimpulannya ialah itu bukan termasuk di dalam kita katakan apa ni, satu benda yang akidah lah, yang mesti dipercayai, yang yakin, mesti yakin dipelajari dan sebagainya. Tapi siapa yang nak membaca dan mendengar tu disilakan. Tapi apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti di sini Allah Taala sebutkan bahawa aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Allah Taala tak sebutkan nama Adam, walaupun secara khususnya ulama-ulama sebutkan bahawa Adam, maksud di situ ialah Adam dan juga zuriat-zuriatnya di atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala dah mention dah awal-awal lagi bahawa di atas muka bumi Allah Ta'ala akan jadikan Adam ini. Jadi artinya, maknanya ialah walaupun cerita ini dikatakan bahawa adalah berlaku di syurga, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan nak jadikan di atas muka bumi. Jadi seterusnya ulama-ulama telah menyebutkan, adakah pertanyaan ini pertanyaan kerana Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat ini adalah nak beritahu apa artinya? Adakah macam-macam Jadi erti di sini bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu, maka Allah Taala nak beritahu kepada malaikat dan sebagainya. Dan kemudian selepas daripada itu Allah Taala menyebut, malaikat-malaikat menyebutkan qalu ataj'alu fiha. Mereka berkata, mereka itu ialah malaikat. Bukanlah ertinya malaikat itu pula melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik semula sekejap kepada perkataan khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan nama Adam ke, manusia ke dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, aku nak jadikan di atas muka bumi ini satu makhluk yang mana makhluk ini mempunyai tugasnya. Tugasnya ialah khalifah. Jadi nampak di sini bahawa kita ni bila kita hidup atas dunia ni, satu benda yang sentiasa kita ingat bila kita baca ayat ni bahawa tugas kita di atas muka bumi ini adalah menjadi khalifah.
Jadi apa maksud khalifah? Khalifah ni daripada perkataan khalafa, maknanya belakang maknanya. Ataupun seseorang yang menjadi khalifah itu ialah seseorang yang mengambil alih tugas yang telah dilakukan oleh orang yang sebelum daripadanya. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah khalifah, ialah bermakna iaitu manusia ini akan mengambil alih maksudnya ialah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Iaitu apa? Iaitu mengabdikan diri kepada Allah lah. Makna duduk tinggal di atas muka bumi ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Taala tahu bahawa di kalangan manusia ini akan ada orang-orang yang mula sesat, akan mula lari, akan mula tidak mahu mengikut perintah Allah, tak mahu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka khalifah ini, kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana yang Allah Taala sebutkan, ialah sepatutnya bertugas untuk menarik kembali manusia yang tidak mahu tunduk kepada Allah ini supaya kembali semula kepada Allah. Jadi itulah tugas khalifah. Jadi artinya kalau kita hanya seorang diri melaksanakan perintah Allah dan kemudian ada orang di keliling kita tak melaksanakan perintah Allah, maksud tak melaksanakan perintah Allah ni tak semestinya mereka ni orang Islam tapi tak melaksanakan. Tapi termasuk itu dengan yang melampau-lampaunya adalah orang-orang yang tidak mahu beriman. Orang tak beriman tu sebenarnya telah melakukan satu benda yang jauh, iaitu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi oleh kerana itulah maka tanggungjawab kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman ni ialah bukan hanya untuk menarik orang yang tak Islam kepada Islam, tapi juga untuk menarik orang-orang yang dah Islam tapi tak melaksanakan perintah Allah supaya mereka ni melaksanakan perintah Allah SWT. Kalau tak, kita ni sebenarnya tidak melaksanakan perintah atau tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala, malaikat pun berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Malaikat berkata sini. Yang malaikat berkata sini bukanlah ertinya mereka ini i'tirad dalam bahasa Arabnya. Dalam tafsir kata bukan i'tirad. I'tirad ni maknanya macam menentang ke. Kita jangan bayangkan macam tu. Tetapi soalan malaikat di sini sebenarnya, ataj'alu, adakah kamu nak jadikan fiha, di atas muka bumi ini, man yufsidu fiha, orang yang akan merosakkan. Macam mana malaikat ni tahu bahawa orang makhluk yang akan merosakkan muka bumi ni, ataupun wa yasfikud dima', dan menumpahkan darah. Jadi ada banyak pendapat ulama lah di sini. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kerana sebelum daripada ni jin-jin yang telah kita sebutkan yang telah melakukan pertumpahan darah dan sebagainya di atas muka bumi. Ada pendapat lagi mengatakan bahawa sifat manusia tu yang dijadikan daripada tanah tu, iaitu sifatnya ialah berlainan sekali dengan sifat malaikat. Iaitu malaikat ni sentiasa Allah Ta'ala sebut, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu adalah sifat malaikat. Jadi apabila ada sifat lain, ada makhluk lain yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, maka secara automatik pun malaikat pun tahu bahawa makhluk ini tak sama dengan mereka, dan makhluk ini mungkin akan menentang Allah dan sebagainya kan. Jadi menumpahkan darah dan sebagainya. Jadi dari sinilah maka malaikat ini pun bertanya sebenarnya. Bukan di sini ialah soalannya menentang Allah, tapi soalan di sini adalah mereka bertanya kepada Allah tentang hikmah, ulama kata. Iaitu mereka pun waqalu ataj'alu fiha, ya Allah, apa hikmah kau nak jadikan makhluk baru ni, yang mana makhluk baru ni akan mungkin akan menumpahkan darah dan sebagainya. Jadi malaikat kata, lalu Allah SWT kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah kepada malaikat tu, aku tahu apa yang semua kamu tidak tahu. Maksudnya aku tahu hikmahnya, aku tahu sebabnya. Bila aku buat satu benda, aku tahu sebab kenapa aku buat benda tu. Jadi kamu semua, walaupun kamu ni malaikat, tapi kamu tak tahu perkara yang ghaib. Allah Ta'ala tahu perkara ghaib. Allah tahu apa yang akan berlaku dan sebagainya. Jadi seterusnya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Jadi apa maksud nama-nama di sini? Minta maaf sekejap ya. Jadi apa maksud mengajarkan nama-nama sini? Ialah bukannya mengajar makna satu-satu dalam bentuk talaki sebagaimana kata ulama, tapi maksudnya ialah dengan mencampakkan ke dalam hati Adam tu Allah Ta'ala campakkan kepada Nabi Adam AS sehingga dia tahu semua kan. Dia tahu apa? Al-asma'. Al-asma' nama-nama sini
ada perbezaan pendapat lah apa maksud dengan nama-nama ni. Ada setengah kata bahawa nama-nama ini semua bahasa pun termasuk. Ada yang kata ialah al-musammayat, ini nama ni, benda ni nama ni, benda ni nama ni, macam tu. Jadi itu adalah khilaf ulama lah, perbezaan pendapat ulama yang dimaksudkan dengan al-asma' situ. Nama-nama. Jadi kullaha semuanya, kemudian summa aradaha. Kemudian lalu dibentangkan dibentangkan, iaitu maknanya situ aradaha tu iaitu soalan apa perkaranya, apa ni apa ditanya kepada malaikat tu kan. Alal malaikati faqala ambiuni, lalu Allah Taala berkata kepada malaikat itu, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalaulah kamu ni benar, kalau kamu benar bahawa kamu ni tahu dan sebagainya kan, coba sekarang apa benda ni. Jadi malaikat of course lah kalau dia tak tahu kan. Sebab apa? Malaikat apa satu benda yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak tahu. Jadi waqalu subhanak. Jadi akhirnya malaikat pun berkata subhanak, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah kan. Jadi kita ada dua sini sebagaimana dalam ayat atas tadi, iaitu yang pertamanya ialah tasbih nama dia. Tasbih tu berasal daripada perkataan sabaha. Sabaha tu maknanya berenang. Jadi kenapa dia kata berenang di sini ialah tasbih? Jadi berenang ni maksudnya ialah perkataan berenang. Sabaha tu artinya adalah berjalan di dalam air dengan cepat. Tapi bila tasbih tu maknanya mengucapkan satu benda dengan cepat. Iaitu satu menafikan satu benda yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tasbih. Satu lagi itu takdis. Yang atas tu kan nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Yang kedua takdis. Takdis tu ialah mensabitkan satu benda. Jadi dia satunya adalah takhliyah, satunya ialah tahliyah. Satu benda tu ialah menolak, membersihkan Allah daripada perkara-perkara yang tak betul. Itu tasbih nama dia. Kemudian takdis tu ialah mensabitkan, iaitu menetapkan, memberikan kepada Allah semua benda-benda yang layak dengan sifat-sifatnya, dengan dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sini ialah tasbih dan juga takdis. Jadi malaikat selepas daripada malaikat ni ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat pun berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Engkau ni makna tidak ada sifat kekurangan. La ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat pun mengakulah kan. Jadi ini diberitahu oleh tafsir, dia kata inilah bagaimana adab malaikat ni kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab mengajar kita lah juga kan. Iaitu bila kita ni adab kita dengan orang yang lebih alim dan sebagainya kan. Begitulah cara bercakapnya. Jadi malaikat ni berkata la ilma lana. Ya Allah maha suci engkau, kami tak tahu apa-apa kecuali apa yang kau ajar kepada kami. Lalu innaka antal alimul hakim. Lalu malaikat pun berkata, sesungguhnya engkau ini maha alim dan juga maha hakim. Jadi banyak daripada ayat Quran ini kita akan tengok bahawa dia akan sebutkan di hujung tu, di hujung ayat-ayat itu dipanggil tazyil. Dia panggil tazyil ni maknanya dari segi bahasa Melayunya ekor lah kan. Ekor maknanya penghujung. Penghujung kepada ayat-ayat Quran ni kadang-kadang disebutkan Asma'ul Husna, iaitu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dengan yang mengandungi erti sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya adalah bukan biasanya, dia sebenarnya ada kaitan dengan apa yang berlaku sebelum daripada itu. Sebab itulah dalam ayat ni apabila Allah Taala menceritakan tentang malaikat tu berkata innaka anta al-alimu al-hakim. Al-alim tu maha tahu, al-hakim tu ialah yang tahu hikmah-hikmah sesuatu benda. Jadi malaikat pun berkatalah, menjawab kan, sebab sekarang mereka fahamlah bahawa kan mereka tak tahu hikmah kenapa Allah Taala jadi macam ni, kenapa Allah Taala jadi macam ni. Walaupun mereka malaikat, tapi mereka pun bergantung kepada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka juga. Jadi seterusnya, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkatalah kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahu kepada hum tu ialah malaikat. Beritahu kepada malaikat tu bi asma'ihim, dengan nama-nama itu, nama-nama yang telah aku ceritakan. Nama-nama him tu ialah maksudnya semua asma' tadi tu. Nama-nama apa? Nama-nama al-musammayat tu. Nama benda, sama ada benda tu jamadat ke, sama benda-benda tu hidup ke, termasuk semua tu. Iaitu malaikatnya, jinnya, apa benda semua kan. Sama ada benda hidup, benda tak hidup kan. Semua tu termasuk dalam him tadi tu. Jadi bi asma'ihim, dengan nama-nama semua benda yang telah Allah Taala ajarkan kepada Nabi Adam tu. Jadi falamma amba'ahum bi asma'ihim, apabila
Adam tu, Nabi Adam AS telah menceritakan amba'ahum, memberitahu kepada malaikat tu semua nama-nama tu bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Lalu Allah Taala berkatalah kepada malaikat tu, bukankah aku telah katakan bahawa aku ini mengetahui ghaibas samawat. Jadi Allah Taala sebut sini ghaibah. Ghaibah tu maknanya ialah satu perkara yang ghaib. Jadi daripada ayat ni nak menunjukkan apa? Bahawa perkara yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat tadi lah perkara yang mereka tak tahu, yang akan datang kan. Jadi malaikat ni kadang-kadang dia kata, oh kenapa ya Allah nak tahu hikmah, kenapa kau buat macam ni ya? Kenapa kau buat macam ni? Sekali lagi kita sebutkan, bukan soalan malaikat tu soalan yang menentang. Bukan soalan membangkang, bukan. Tapi soalan tu nak tahu kan, apakah hikmah kau jadikan benda-benda semua kan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kamu semua tak tahu, aku yang tahu, dan aku tahulah kenapa. Jadi Allah Ta'ala tahu kan kenapa sebahagian daripada manusia ni nanti akan jadi orang yang baik, akan jadi malaikat, akan jadi nabi-nabi, akan jadi rasul-rasul, akan jadi orang-orang yang beriman. Walaupun ada di kalangan mereka ni akan jadi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita akan baca selepas daripada ni. Jadi selepas daripada tu lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Ta'ala nak ceritakan bagaimana hebatnya ilmunya tu, iaitu dia mengetahui semua benda yang kamu sembunyikan ke, yang kamu... Jadi apakah yang maksud disembunyikan tu? Yang disembunyikan tu macam-macam lah pendapat ulama', jadi saya tak sebutlah di sini kan. Tapi Allah Ta'ala nak ceritakan makna secara seluruhnya, iaitu apa? Allah Ta'ala tahu kepada kita ni bahawa kalau kita sembunyikan apa-apa ke, kalau kita ceritakan apa-apa ke kepada manusia, maka Allah Ta'ala tahu kan. Kita tak boleh nak rasa kita dapat menyembunyikan sesuatu kan. Wa iz qulna lil malak. Yang kedua, sekarang yang masuk kepada yang kedua, iaitu ketika cerita next Allah Ta'ala ceritakan. Ingatlah ketika apa? Wa iz sekali lagi, qulna lil malaikah. Ingatlah wahai Muhammad, ingatlah orang yang beriman, ketika kami berkata, ketika Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, usjudu. Jadi nanti soalan biasa yang orang tanyakan, kenapa disebut sini kulna? Kenapa disebut katakan kami berkata? Bukankah Allah itu satu? Allah itu esa kan? Kenapa disebutkan dengan perkataan jamak kan? Perkataan plural. Sedangkan satu kan? Jadi ini adalah penggunaan dalam bahasa Arab apabila dia berkata menggunakan kami dan sebagainya, itu menunjukkan kekuasaan. Bahawa Allah Ta'ala ni berkuasa dan nak menzahirkan lagi kan, supaya terasa lagi, iaitu bersama dengan Allah ni memang esa Allah tu kan, tapi ada malaikatnya, ada gini, ada tentera-tenteranya, junudullah, yang mana yang kita nampak dan sebagainya. Itulah, jadi Allah Ta'ala pun berkata, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, wahai Adam sujudlah kamu, wahai malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Jadi sujud di sini menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, sujud adalah sujud untuk hormat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Ta'ala minta kepada malaikat sujud. Jadi sujud di sini, apakah bentuk sujud sini? Ada setengah ulama mengatakan sujud ni ialah tunduk dalam bentuk iaitu seperti rukuk. Ada yang kata sujud ni sujud betul. Iaitu sujud betul, sujud di atas tanah sebagaimana yang kita sujud tu. Jadi dua-dua ni adalah pendapat ulama, jadi kita tak bincangkanlah. Mana kalau kita dengar ada benda-benda ni disebutkan, memang ada dua pendapat ulama di situ, sama sujud betul dan sujud sebagaimana sujud kita sembahyang tu, ataupun sujud dalam bentuk inhina dipanggil, iaitu menundukkan badan kan. Sebagaimana kita tengok orang Jepun ke dan sebagainya kan, adakah tunduk macam tu dan sebagainya. Itu adalah pendapat ulama. Lalu fasajadu, lalu apabila mereka ni disuruh sujud, maka semua mereka itu pun sujudlah, kecuali illa iblis, melainkan iblis. Jadi Allah Ta'ala sebut sini melainkan sini. Dalam bahasa Arab dia ada nama dia istisna munqati', dia ada nama dia istisna muttasil. Istisna muttasil ni maknanya yang dikecualikan tu sama tak dengan yang disuruh tu. Kalau orang yang disuruh tu lain, sebab Allah Ta'ala sebut di sini apa kan? Wahai malaikat semua sujudlah kamu kepada Adam. Tapi melainkan iblis. Jadi adakah iblis tu sebahagian daripada malaikat, ataupun iblis tu bukan malaikat? Jadi kalau bukan malaikat, kenapa dia disuruh? Yang sedangkan yang disuruh tadi ialah malaikat. Jadi ini di sini terdapat perbezaan pendapat ulama lah sikit kan. Ada yang kata iblis tu, ada setengah ulama kata macam tu, seperti Ibn Abbas dan sebagainya, dia kata iblis tu sebenarnya adalah malaikat. Cuma dia ni bentuk dia tu lain. Walaupun rupa bentuk dia sama, tapi hakikat dia tu lain.
Sebab itulah dia ni tidak boleh tak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan malaikat semuanya adalah patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pandangan, tapi pandangan jumhur mengatakan bahawa dia adalah bukan malaikat, dan istisna itu, pengecualian dia kata ialah munfasil, iaitu yang disuruh malaikat, tapi termasuk yang disuruh malaikat tu ialah iblis pun kena suruh juga kan. Walaupun dia tu bukan malaikat tapi dia tak nak sujud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fasajadu illa iblis, malaikat iblis dia tak nak sujud, dan dia tu Allah Taala sebut itu aba. Aba tu maknanya enggan. Enggan dalam bahasa Arab ni, kalau kita sebut aba ni adalah enggan melakukan sesuatu benda sedangkan dia mampu untuk melakukan benda tu. Kalau enggan dia tak mampu tu cerita lain. Ni enggan. Tapi kemudian tu disertai pula, dia bukan sekadar enggan saja, tapi enggan dan ada perasaan dalam diri dia tu, iaitu takabur, iaitu wastakbara. Wastakbara ni daripada kaburah tu ia besar. Istakbara tu merasa dirinya besar. Kan? Sebab apa? Sebab disebutkan tempat lain kerana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api. Dan Adam ni pula diciptakan daripada tanah. Jadi dia rasa api itu lebih mulia. Jadi disebabkan oleh kejadian. Asal kejadian menyebabkan seseorang itu merasa bangga dan sebagainya. Maka itu satu benda yang tidak patutlah Allah Ta'ala nak sebut di sini. Lalu wakana minal kafirin. Maka jadilah dia dengan itu. Maka sara minal kafirin. Dia menjadi orang yang kafir. Termasuk dalam kafir. Wa qulna ya Adam. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Adam lagi. Uskun. Wahai Adam, uskun anta wa zawjuk. Kamu dan juga isteri kamu. Anta wa zawjuk. Isteri kamu. Isteri kamu situ Hawa lah, dia tak sebut sini. Al-jannah. Di syurga. Wa kula minha ragadan. Dan kemudian makanlah kamu. Makanlah kamu ragadan. Ragadan tu maksudnya ialah wasi'an. Wasi'an maknanya luas. Luas maksudnya ialah tanpa sempat, tanpa had. Dia nak makan banyak mana, tanpa ada larangan-larangan apa. Kecuali Allah Ta'ala sebut sini ialah satu sahaja. Iaitu apa? Min had. Gharadan haitsu syi'tuma, secara meluas, tanpa terhad kamu nak makan apa saja. Wala taqraba, kecuali Allah tak sebut sinilah, iaitu apa? Cuma jangan taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu dekati pokok ni. Jadi pokok tu pokok apa? Macam-macam lah sini, ada kata pokok kurma, ada kata pokok anggur, ada pokok apple, ada pokok macam-macam. Itu adalah pandangan ulama saja, tapi yang pastinya ialah pokok. Allah tak sebut inilah pokok saja. Fatakuna minaz zalimin, dan kalau kamu dekati pokok ni, dekati saja, kamu dah akan menjadi zalim. Zalim itu ialah maknanya asi, iaitu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Allah Taala kata fa'azallahuma syaitan. Tiba-tiba azalla ni gelincirkan, tapi ulama kata makna bahasa Arab ni azhaba. Azhaba tu maknanya kita kata pergilah kan, kalau asam kan. Ada bacaan sini ialah fa'azallahuma syaitan. Dia panjang situ. Fa'azallahuma syaitan maknanya ialah ab'ada, maknanya menjauhkan oleh syaitan daripada mendengar perintah Allah tu, mengikut perintah Allah tu. Jadi kedua-dua perkataan ni, kedua-dua makna ni adalah betul, boleh diterima, boleh kan, tak ada masalah kan. Jadi syaitan telah azallahuma, kedua-duanya telah dijauhkan oleh syaitan, menyebabkan mereka ni anha ni maknanya anil jannah. Jadi syaitan telah membawa mereka lari daripada syurga, maknanya menyebabkan mereka ni terlari daripada syurga. Lalu fa akhrajahuma mimma kana fihi, lalu syaitan telah berjaya mengeluarkan mereka daripada mana? Mimma kana fihi. Kana fihi, fi itu, fihi ialah fi na'im itu, dalam kenikmatan tu. Maknanya sedangkan mereka ni berada dalam kenikmatan, dalam syurga, lalu syaitan telah, iblis telah membawa mereka ni keluar daripada situ. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din. Jadi kita tahu cerita ni adalah ringkas dulu, nanti lepas daripada ni banyak lagi ayat lain yang menceritakan benda yang sama kan, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza, dan dia akan melengkapkanlah dengan cerita kita ni. Dalam kisah muka surat kita hari ni ialah secara ringkas saja. Lalu wa qul nahbitu, lalu kami berkata, oleh kerana kesalahan tu, maka Allah Ta'ala berkata kepada Adam, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu daripada sini, ba'dukum kata situ ialah maknanya sebahagian daripada kamu, itu sebahagian daripada zuriat kamu. Ada yang kata ialah di antara kamu dan juga syaitan, ba'dukum li ba'din adu. Jadi dua-dua tu boleh, iaitu kamu dengan syaitan akan bertarung lah, maknanya kan, akan menjadi musuh di antara satu sama lain. Maknanya syaitan tak akan biarkan kita ni hidup atas dunia ini dengan keadaan tenang, tak akan patuh kepada perintah Allah. Dan kamu sendiri, sama-sama kamu pun macam tu juga. Menurut setengah ulama lain ialah
ba'dukum li ba'din adu tu ialah setengah daripada kamu akan menjadi musuh kepada yang lain. Maknanya kamu taklah berdamai, elok, cantik, semua kan hidup kan, tak kan. Lalu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan Allah Taala kata tempat kamu atas dunia ni sebagai mustaqar. Sebab itulah kita kata Allah Taala telah menjadikan kita ataupun ke bumi inilah, maknanya bukan tempat lain yang sesuai untuk hidup. Bukan di Mars ke, bukan di Neptune ke, bukan di Mushtari ke, bukan apa kan. Di bumi ni Allah Taala jadikan untuk segala-galanya, untuk kita hidup ada di atas muka bumi ni. Jadi mustaqarrun wa mata'un ila hin, tapi kamu akan dapat kenikmatan sekejap saja. Iaitu apa? Sebelum mati dan juga sebelum hari kiamat. Kemudian fatalaqqa, jadi Allah, Nabi Adam pun fatalaqqa. Talaqqa tu talaqi lah kita kata kan. Iaitu talaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Ada yang bacanya, ada bacaan dia berbeza sikit. Ada setengah bacaan tu fatalaqqa Adama. Ada yang baca Adama kalimatun, bukan kalimatin. Jadi itu adalah bacaan-bacaan lah, kiraat-kiraat yang mana memberi maknanya hampir sama. Iaitu apa? Adam ni dia telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa kalimah. Beberapa kalimah tu apa maksud dia? Iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ayat tu, jadi Nabi Adam pun telah mengucapkan benda tu. Adam diambil daripada Allah ayat tu, kemudian dibacakan fataba alaih. Lalu Allah Taala fataba alaih. Lalu Allah Taala telah ampunkan dia. Ampunkan Nabi Adam ni, menerima taubat Nabi Adam ni, innahu huwat tawwabur rahim. Dan Allah Taala sebut lagi bahawa dia ni sangatlah menerima taubat dan sangat rahim, sangat sayang kepada manusia, sangat rahmat kepada manusia. Jadi habis sampai situ. Apakah cerita seterusnya? InsyaAllah kita akan sambung nanti, insyaAllah. Jangan lupa insyaAllah dalam sesi seterusnya, iaitu sesi yang yang ke-7. InsyaAllah kita akan tengok ayat yang ke-7, 38 dan seterusnya daripada surah Al-Baqarah. Jadi moga-moga Allah SWT akan memberikan sedikit kepada kita hari ini panduan untuk kita melihat apakah yang telah berlaku dulu melalui ayat Quran ni. Kalau tanpa ayat Quran kita tak akan tahu apa-apa kan. Kita tahu semua kisah-kisah sebab kita tak pernah hidup dengan Nabi Adam dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa insya-Allah untuk share link kita ni kepada semua sahabat-sahabat yang tidak bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada semua orang insya-Allah yang moga-moga mereka akan mendapat manfaat daripada apa yang kita baca pada hari ini. Muka surat yang ke-6 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.